Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan apa khabar semua? Kita jumpa lagi dalam kelas pendidikan kesihatan. Okey, kali ini kita akan teruskan mengenai kuman. Kalau sebelum ni kita belajar mengenai penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kuman, kali ini kita akan tengok pula tentang elak daripada penyakit. Sebelum tu, kita lihat dulu apakah standard kandungan dan standard pembelajaran kita pada hari ini. Seterusnya, kita akan lihat apakah objektif dan kriteria kejayaan. Tanpa melengahkan masa lagi, mari kita mulakan kelas kita sekarang. Okey. Seperti mana yang cikgu dah bagi tahu, tajuk kita hari ini adalah mengenai elak penyakit. Tapi kita akan belajar juga perkara-perkara yang berkaitan seperti kepentingan menjaga kebersihan diri, cara kita nak menjaga kebersihan diri dan juga akibat kalau kita tidak menjaga kebersihan diri. Okey. Jadi sebelum kita nak mula masuk dalam topik kita, cikgu minta semua murid-murid bersedia dengan buku teks Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan tahun 1, muka surat 85. Kita nak baca dulu sedikit dialog yang ada dekat atas dia sebelum kita masuk ke dalam topik kita. Okey, semua dah sedia? Buku teks muka surat 85 macam ni Okey, baik. Kita akan baca sama-sama. Kita tengok pada dia punya tajuk dahulu ataupun ayat pertama dekat atas tu. Apa yang dia tulis kat situ? Hanis dimasukkan ke ward hospital. Ward hospital ni apa? Mungkin ada yang pernah ikut mak ayah dia lawat keluarga yang sakit dekat hospital. Ward ni tempat yang kalau orang tu dia sakit sangat, dia tak boleh nak balik lepas dia kena rawat dengan doktor tu, dia kena duduk dekat tempat nama ward lah dekat hospital supaya doktor boleh sentiasa rawat dia, sentiasa nak pantau dan tengok dia. Okay. Hanis ni sebab dia sakit teruk sangat kot, sebab tu dia kena duduk dalam ward. Apa yang berlaku? Kita tengok pada dialog di bawah. Tengok ada kawan dia yang berbaju warna gold tu, warna emas. Dia tanya, Hanis sakit apa? Hanis yang mana satu? Hanis yang atas katil tu lah, baju purple tu. Dia pun jawab, saya sakit perut. Dia sakit perut rupa-rupanya. Kita tengok pada ibu Hanis di sebelah tu, apa yang dia cakap? Dia diserang cirit-birit kerana keracunan makanan. Rupa-rupanya Hanis masuk ward hospital kerana sakit cirit-birit yang disebabkan oleh keracunan makanan. Bila dia cirit-birit tu, sebelum tu dia sakit perut lah. Okey. Kemudian kawan dia yang lelaki pun cakap, semoga cepat sembuh. Okey. Bila kalau kita melawat seorang yang sakit, apa adab dia? Ni masuk sikit adab dia. Kita ucapkan kata-kata yang baik. Contohnya macam kita doakan dia supaya cepat sembuh. Kalau ada rezeki, ada duit lebih, boleh berikan dia buah tangan. Contohnya macam kawan dia itulah, dia bawa buah oren untuk Hanis makan dalam hospital. Okey. Habis tentang cerita tadi tu. Apa kaitan dia dengan benda yang kita nak belajar hari ni? Ada berkaitan dia. Kita tengok dulu yang pertama. Kepentingan menjaga kebersihan diri untuk mencegah kuman daripada merebak. Ni nak tunjukkan kaitan antara kebersihan diri dengan nak cegah kuman daripada merebak. Okey, kenapa penting kita nak jaga kebersihan diri? Pertama, kita akan jadi seorang yang sihat dan aktif. Apa kaitan sihat dengan aktif dengan kebersihan diri lah, cegah kuman ni? Okey. Bila kita bersih, apa yang kita akan buat selalunya? Kita nak mandi, pada mandi, kita lap badan kita bersih-bersih dengan tuala. Lepas tu bila kita nak
bersukan pun kita kadang-kadang ada sukan yang kita akan kotor. Contohnya macam kita pergi main bola sepak. Kan bola sepak kan kadang ada terkena dia punya rumput lah, terkena dia punya pasir semua tu kan. Ada berlaku macam tu. Kadang kita jatuh, ada lekat warna tanah ataupun warna jalan kita main tu kan. Okay. Bila kita dah jadi macam tu kotor, kita balik, kita tanggalkan baju seluar semua, masuk dalam mesin untuk kita cuci. Jadi bila kita rajin nak jaga kebersihan diri kita tu, kita juga akan menjadi seorang yang sihat. Sebab apa? Sebab kuman ataupun kotoran dia suka kepada benda-benda ataupun tempat-tempat persekitaran yang kotor. Katalah kita pergi bersukan apa semua tu dah kotor, dah peluh-peluh semua tu, kita tak jaga kebersihan diri. Kita pakai balik baju yang kotor tu, kita pakai je hari-hari. Ataupun kita tak mandi langsung. Bagus ke macam tu? Tak bersih macam tu. Bila dah tak bersih, badan kita kotor, kuman pun akan datang. Itulah masalah yang berlaku. Jadi kalau terutama sekali lepas kita bersukan, bersukan ni selalunya memang akan kotor lah. Kotor kenapa? Kalau awak tak kotor macam cikgu cakap tadi tu, paling mudah sekali baju awak busuk lah sebab awak berpeluh kan. Peluh tu pun kita kena cuci juga. Jadi dia ada kaitan lah. Bila kita bersukan, kita akan jadi seorang yang aktif dan sihat sebab kita bersukan juga dan kita jaga kebersihan kita. Okey. Yang kedua, kita akan menjadi contoh yang baik kepada orang lain. Contoh yang baik maksudnya apa? Bila kita jaga kebersihan diri kita, orang akan suka tengok dengan kita. Awak pun kalau kita letak antara dua lah. Ada seorang ni, dia comot sangat. Badan dia kotor, penuh dengan tak mandinya. Ada kadang-kadang lalat dalam hurung dia kan. Antara dia dengan seorang yang berpakaian kemas, baju dia putih bersih, rambut dia semua sikat elok, pakai bedak, bau wangi apa semua. Awak nak kawan dengan orang yang mana saja? Mesti awak nak kawan dengan orang yang bersih dan wangi tu kan. Jadi bila awak bersih, orang pun akan suka nak berkawan dengan awak. Orang akan mencontohi awak sebab dia nampak awak ni, wah dia ni kemas lah, dia ni cantik lah pakai macam ni, saya pun nak jadi sama macam dia lah. Di situ lah yang awak jadi contoh yang baik kepada orang lain. Okey, nombor 3, kebersihan diri dan persekitaran dapat buatkan diri menjadi tenang dan ceria. Okey, tadi cikgu ada sentuh pasal persekitaran yang kotor ni pun kuman suka. Contohnya kalau persekitaran yang kotor, macam longkang contohnya, sebab cikgu nak kait dengan sukan kan. Longkang ni kadang-kadang kita main bola, lepas tu ada yang kawan kita ke ataupun kita sendiri tertendang bola, termasuk dalam longkang. Longkang ni selalunya tempat yang kotor lah kan. Jadi apa perlu awak buat kalau jadi macam tu? Awak ambil bola tu terus sepak main sampai kesudah ke awak pergi cuci dia dulu? Mesti awak cuci dia dulu kan. Sebab apa? Logiknya awak fikir, oh ni longkang. Longkang ni tempat yang kotor sebab ada banyak benda-benda lah dalam longkang tu kan. Sebab tu awak kena cuci. Tu sebab awak tahu persekitaran dalam longkang tu kotor. Kalau kita nak cakap pasal diri ni, selain daripada kita jaga kebersihan diri kita, secara tak langsung kalau kita ni seorang yang bersih, kita juga nak persekitaran kita, sekeliling kita pun bersih. Bila diri kita bersih, persekitaran kita bersih, kita pun seronok tengok. Tak adalah nak rasa serabutnya, nak tengok kan macam kotornya. Benda macam tu yang buatkan awak tak tenang. Bila dia bersih, awak tengok pun seronoknya rasa tengok benda yang bersih, tenang hati. Bila dah tenang, akan datang perasaan ceria, seronok lah. Tak adalah awak rasa sedih je nak tengok ataupun stres tengok benda kotor kan. Okay. Nombor 4, kebersihan diri dapat melatih sikap disiplin dalam pengurusan diri. Okay, disiplin. Apa kaitan disiplin dengan kebersihan diri dan juga nak mencegah kuman ni? Okay. Seperti mana yang kita tahu, cikgu relate
dengan zaman sekarang punya ni lah. Sekarang kan dah ada virus ni kan, virus COVID ni kan. Apa yang secara tak langsungnya kita dah latih diri kita untuk disiplin. Kita dah pergi mana-mana kena pakai mask. Kalau ada yang face shield pun baik pakai dengan face shield sekali. Lepas tu kalau dah sentuh tempat mana-mana, pegang dekat pintu ke apa yang awak kena buat lepas tu? Dah kena pakai hand sanitizer semua tu kan. Lepas tu sekarang lama ayah awak apa semua dia dah ada nak kena scan MySejahtera semua tu kan. Tu pun disiplin lah maksudnya, sebab dia dah tahu pertama aku kena buat yang ni, kedua nak kena buat yang ni, ketiga nak kena buat yang tu. Bila awak dah selalu buat, diri awak akan dilatih menjadi disiplin dalam pengurusan diri. Sama juga dengan kebersihan. Selain daripada nak cegah kuman daripada merebak ni, sebab kan tadi benda kotor kuman suka, benda bersih kuman tak suka. Awak pun secara tak langsung dah latih diri awak nak membersihkan diri awak. Contoh, bila nak mandi, apa benda yang nak kena buat? Adalah dia punya gosok giginya, cuci mukanya kan. Lepas tu dengan sabun lagi, shampoo kadang-kadang ada orang ada shampoo. Tu semua disiplin lah. Sebab awak dah tahu bila mandi kena buat langkah-langkah ni. Okey. Bila dah secara tak langsung awak buat benda-benda tu, awak akan rasa macam kurang kalau awak tertinggal satu langkah. Contohnya macam kalau awak pegang-pegang benda apa semua, awak tak pakai hand sanitizer dalam satu masa tu, rasa macam aku macam tertinggal satu benda lah kan. Tu maknanya awak dah dapat disiplin tu dalam diri awak, sebab awak dah rasa awak kalau tak buat satu benda tu awak rasa kurang sangat. Macam itulah juga kebersihan diri. Kalau awak tak bersihkan diri awak ni, awak rasa macam ada benda tak kena ni, ada benda salah ni kan. Jadi dia akan jadi disiplin pada diri awak. Selain daripada mencegah kuman daripada merebak, dia dapat latih disiplin dalam diri awak juga. Okey, habis tentang kepentingan. Sekarang kita akan tengok cara menjaga kebersihan diri daripada kuman untuk merebak. Okey, yang pertama, cuci tangan sebelum dan selepas makan. Cuci tangan ni paling asas sekali. Kenapa kena cuci tangan? Sebab di tangan kita ni ada kuman yang kecil-kecil sangat, kita tak boleh nak nampak dengan mata kita. Ada kadang atas tapak tangan lah, ada di celah kukunya, siapa yang kuku panjang tak potong tu kan. Jadi kena cuci tangan. Sebelum kena cuci lah, sebab nanti awak nak pegang makanan. Selepas pun kena cuci jugalah tangan awak, minyak-minyak lah lekat nasi, kuah semua tu. Kena cuci jugalah. Takkanlah sebelum awak cuci, selepas dah habis makan nasi apa semua, awak pergi pegang remote TV apa dengan minyak-minyak tu kan. Tak boleh lah, kena cuci dah tangan. Okey. Kedua, mandi setiap hari. Tak tahulah ada yang malas mandi ke tak dekat rumah ni kan. Okey, mandi setiap hari. Kena mandi sekurang-kurangnya 2 ataupun 3 kali dalam sehari. Tapi sekarang dah COVID ni, ada orang kadang mandi lebih. Sebab dia kata, aku keluar tempat ramai-ramai orang ni, mungkin ada badan ni lekat kuman ke apa-apa kan. Jadi dia pun balik-balik dia nak mandi. Pun boleh juga. Itu pun satu langkah nak mencegah kuman merebak kan, dengan mandi. Sebab apa? Sebab pada sabun, dia ada sabun yang antibakteria tu, dia boleh menghapuskan kuman. Okey. Langkah ketiga, tutup mulut apabila batuk. Ni adab ketika batuk. Bila awak batuk, kena tutup mulut. Jangan awak pergi kat kawan awak dekat muka dia. Tak boleh lah macam tu. Keluar dia punya kahak tu, dia punya kuman tu, kena dekat kawan, dah dia pun batuk pula. Okey. Tutup mulut apabila batuk. Ataupun sekarang dah senang sebab dah ada mask tu. Bila ada mask tu, tak payah nak awak nak tutup lagi daripada mask tu. Dah batuk dalam tu tak ada masalah. Okey. Keempat,
Gunakan sapu tangan apabila bersin. Kenapa kena guna sapu tangan apabila bersin ni? Dia ada dua kaitan dia. Okey. Yang pertama, sebab selalunya bila kita bersin, dia ada apa yang meleleh keluar tu? Hingus. Okey. Bila ada sapu tangan, kita gunakan, jadi dia lekatlah hingus dekat sapu tangan tu. Tak adalah dia pergi melekat dekat mana-mana ke dekat muka kawan awak ke apa kan. Okey. Bila ada sapu tangan, dia elak hingus tu daripada merebak. Sebab dalam hingus tu ada kuman. Okey. Kalau hingus tak besar pun, tak banyak pun, bila kita bersin sebenarnya dia ada sikit-sikit tu yang keluar tu juga. Sama macam batuk. Kalau ada orang yang tak batuk kosong, tak ada kahak, pun ada juga kuman sikit-sikit yang keluar. Jadi kena tutup. Gunakan sapu tangan lah kalau bersin. Dengan tangan kalau batuk. Okey. Tu kalau sebab hingus. Okey, yang kedua, dia macam kait balik dengan batuk tadilah. Sebab ada setengah orang dia bersin, tak ada nak hingus punya bersin. Mungkin sebab dia terbau asap ke, dia terbau habuk ke kan. Jadi dia bersin. Kalau ada sapu tangan lagi baik daripada awak tutup guna tangan ketika bersin. Sebab sapu tangan ni, apa kelebihan dia daripada tisu? Tisu awak sekali pakai, dia dah kotor, awak tak boleh nak guna dia balik, awak kena buang. Sapu tangan, awak dah bersin dekat dia, awak kalau rasa benda tu kotor, awak boleh pergi cuci dan basuh dengan sabun semua. Sidai macam sidai baju, kain semua tu, dia dah kering, boleh guna balik, tak ada masalah. Dia boleh guna banyak kali. Jadi dia lagi senang lah daripada tisu. Awak perlu ada satu sapu tangan saja, boleh guna. Okey. Ada banyak lagi sebenarnya cara nak menjaga kebersihan diri ni. Ni yang asas sahajalah, yang senang untuk kita amalkan sepanjang hari. Macam contoh, dekat sekolah kan selalu ada yang cek kuku semua tu kan. Kuku pun cara nak menjaga kebersihan diri juga. Cuma yang ni awak boleh buat dengan mudah lah. Banyak-banyak kali buat kuku kan, awak dah potong, nanti lama sikit baru dia panjang kan. Jadi pun boleh juga kuku, gunakan hand sanitizer. Sekarang dah COVID semua tu. Okay, jangan lupa pakai mask. Semua tu pun ada cara nak jaga kebersihan diri jugalah. Okey, akhir sekali, akibat kebersihan diri diabaikan. Ada 4. Akibat ni maksud dia apa? Benda buruk lah yang akan jadi dekat awak kalau awak tak jaga kebersihan diri awak. Okey, ada 4 lah cikgu bagi, ada banyak tapi cikgu letak 4 je. Okey, yang pertama, kita akan dijangkiti penyakit bawaan kuman. Ni yang paling asas. Badan awak tak bersih, badan awak kotor, senanglah awak nak kena penyakit. Sebab apa? Sebab kuman suka duduk dengan awak. Jadi bolehlah kena penyakit-penyakit. Apa-apa penyakit lah, batuk ke, sesama ke, macam Hanis tadi kan, sakit perut, cirit-birit semua tu. Okey. Nombor 2, kita akan dijauhi oleh kawan dan keluarga. Bila kita sakit, orang nak duduk dekat dengan kita tak? Orang pun takut nak duduk dekat dengan kita sebab takut kita akan bagi kuman dekat dia lah, berjangkit kan. Jadi orang pun tak nak kawan dengan kita. Keluarga sendiri pun bila awak dah sakit ni, dia pun tak mau duduk dekat-dekat dengan awak sebab dia pun takut nanti dia berjangkit sakit yang sama dengan awak juga kan. Jadi kalau dah tak sihat tu, macam ni lah jadi dekat awak. Okay. Ketiga, kita akan menjadi ejen bawaan penyakit. Ejen ni, awak mesti teringat ejen Ali kan. Dia bukan macam tu. Ejen bawaan penyakit ni maksudnya, kalau sebelum ni kita ada belajar penyakit boleh merebak melalui apa? Melalui udara, melalui sentuhan kan, semua tu. Jadi tapi bila kita sakit, kuman tu ada dalam badan kita. Jadi kita pula akan menjadi orang yang nak membawa kuman dan penyakit ni pula. Maksudnya kita yang boleh sebarkan dekat orang lain. Jadi kita lah nak bagi, kalau orang lain sakit ni sebab kita lah macam tu. Bila dah jadi macam tu, kait balik dengan yang nombor 2 tadi lah. Orang tak nak kawan lah dengan kita sebab dia orang tahu kita sakit. Okay.
Dan akhir sekali, nombor 4. Kalau kita tak jaga kebersihan diri, kita akan jadi seorang yang tidak terurus dan pengotor. Dah tak jaga kebersihan ni, memang jadi macam tu lah. Tak terurus ni maksudnya apa? Tak terurus contoh macam bilik dia bersepah, sampah merata-rata, mengotor. Di rumah dia kalau masuk lalat penuh kan, semua tu lah. Contohnya macam tu lah kan. Orang nak ke kawan dengan orang yang macam tu, mesti tak ada kawan dia sebab dah dia kotor. Bila dia kotor selalunya ada kuman. Bila ada kuman akan jadi sakit. Orang akan fikir macam tu. Jadi keseluruhan solutionnya rumusannya adalah kita kena jaga kebersihan diri kita kalau kita nak elak daripada dijangkiti penyakit. Bila kita dah jaga kebersihan, kuman susah nak merebak dekat kita sebab kita dah bersih. Kuman ni tak suka benda-benda, tempat-tempat, permukaan, persekitaran yang bersih. Jadi latihlah diri awak untuk menjadi seorang yang sukakan kebersihan. Okay? Tak nak benda-benda kotor ni apa semua. Okay? Setakat itu saja kelas pendidikan kesihatan kita pada hari ini. Jadi, terima kasih dan jumpa lagi dalam kelas yang seterusnya. Bye.